Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat hendaknya insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pendidikan sirah, khas untuk pelajar-pelajar yang bakal menghadapi ujian penilaian kelas kafah UPKK. Cikgu doakan anda semua berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Baiklah, jangan lupa like, komen dan share agar memudahkan anda untuk mengulang kaji pelajaran. Kita tengok hari ini pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okey, ada beberapa peristiwa yang mana turunnya wahyu di Gua Hira. Kisah tentang pelantikan Nabi Muhammad SAW ini ada permulaannya, daripada A to Z. Iaitu ada beberapa peristiwa yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad. Yang pertama kita tengok dekat sini, peristiwa ini berlaku di Gua Hira. Penurunan ataupun penyampaian wahyu berlaku di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri daripada kaumnya yang sesat dan tidak berakhlak. Dekat mana? Dekat Gua Hira. Baginda memilih Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sebagai tempat beribadah. Yang ketiga, ketika ini baginda mengasingkan diri di Gua Hira ini ketika baginda berumur 40 tahun. Pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, yang mana telah bersamaan 610 Masihi, malaikat Jibril alaihi salam telah menyampaikan wahyu pertama, iaitu Suratul Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Diberikan gelaran Al-Amin. Nabi diberikan gelaran Al-Amin kerana kejujuran baginda dalam segenap urusan sama ada pentadbiran, penyampaian agama, tentang budi bicara, budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Seterusnya, kita tengok di sini, Gua Hira terletak lebih kurang 20 meter daripada puncak Jabal Nur, 15 km daripada kota Mekah. Baiklah, kita tengok yang seterusnya. Selepas menerima wahyu, Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan penuh gementar, ketakutan. Yelah, jumpa dengan malaikat Jibril kan. Masa menerima wahyu tersebut, Nabi tak dapat membacanya, maka dipeluk dengan suara yang tinggi, nada yang tinggi daripada malaikat Jibril. Namun Nabi usahakan juga, teruskan juga. Yang kedua, setelah hilang rasa takut, baginda menceritakan apa yang telah berlaku ke atasnya kepada Sayyidatina Khadijah, dan seterusnya Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah. Anak-anak, itu dia tadi tentang Nabi Muhammad SAW, iaitu selepas menerima wahyu. Begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW apabila menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Baiklah, kita tengok dekat sini antara susun ataupun gerakan-gerakan dakwah Nabi Muhammad. Ada terbagi kepada 3 bahagian. Antaranya ialah dakwah secara sulit. Baik, anak-anak yang mana belum dapat buku UPKK ataupun anda dah dapat, boleh rujuk pada kitab anda. Dan juga sekiranya ada terdapat soalan, anda boleh terus kemukakan kepada guru-guru anda di grup WhatsApp, insya-Allah. Baiklah, yang tak ada, anda boleh rujuk pada slide yang cikgu berikan ini. Dakwah, kita masuk dakwah secara sulit, iaitu rahsia. Wahyunya iaitu surah yang diturunkan bersama wahyunya. Seterusnya kita tengok secara rahsia dakwahnya adalah selama tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun inilah secara rahsia. Yang mana tempat dakwah pertama ini bermula di rumah Al-Akram, iaitu Darul Akram. Ni namanya. Kalau anda nak mudah ingat, anda buat peta minda seperti inilah. Secara sulit berapa lama? Selama 3 tahun. Bermula di rumah rumah Al-Akram ataupun kita panggil sebagai Darul Al-Akram. Dan juga ini surahnya. Baik, itu adalah dakwah secara sulit. Seterusnya kita sambung sikit lagi anak-anak.
orang terawal yang memeluk Islam. Dalam tempoh dakwah ini ada orang awal, orang-orang yang awal sekali yang telah memeluk agama Islam, iaitu yang pertama Khadijah binti Al-Walid, Khadijah binti Khadijah binti Walid. Seterusnya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisah. Kita tengok yang pertama, Khadijah. Khadijah ini adalah isteri Rasulullah SAW, wanita pertama memeluk Islam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah antara juga orang-orang yang terawal. Siapa Abu Bakar ni? Sahabat Rasulullah, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam. Ali bin Abi Talib. Siapa? Sepupu Rasulullah, iaitu kanak-kanak pertama memeluk Islam. Zaid bin Harisah. Siapa dia? Iaitu seorang hamba. Hamba yang mana? Hamba yang pertama memeluk Islam. Nampak? Wanita pertama siapa? Isteri Nabi. Yang kedua siapa? Sahabat Nabi, lelaki dewasa. Yang ketiga siapa? Kanak-kanak pertama memeluk Islam. Siapa tu? Ali bin Abi Talib. Nampak? Siapa tu? Sepupu Nabi. Dan yang terakhir, seorang hamba. Itu dia. Zaid. Baik, seterusnya. Kita tengok, kita masuk bahagian yang ke bawah. Seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, dakwah Rasulullah kepada umatnya ketika itu. Agar ikut ajaran yang benar, ajaran Islam. Itu yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersikap lemah lembut sesamamu manusia. Yang ketiga, bersatu padu. Yang keempat, menghentikan peperangan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah seruan Rasulullah yang mana terguna pakai sehinggalah ke hari ini. Islam itu agama yang sangat indah. Tidak suka kepada perpecahan, bergaduh dan sebagainya. Jelas ya anak-anak? Baiklah, seterusnya. Baik, sebab Rasulullah berdakwah secara sulit. Kita dah masuk yang bab awal dahulu, iaitu secara sulit. Kenapa? Sebabkan yang pertama, ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat. Pada ketika itu masyarakat masih lagi percaya dengan fahaman-fahaman kuno, fahaman-fahaman lama. Begitu. Yang kedua, mengelakkan penentangan terbuka kaum Quraisy. Seterusnya, supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy. Pada ketika itu, kaum Quraisy ini menjadikan umat Islam ataupun agama Islam musuh utama mereka. Jadi inilah dia, demi melindungi umat Islam pada ketika itu. Itulah sebab secara Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sulit. Dan yang terakhir, supaya masyarakat Arab Jahiliyah ni apa anak-anak? Jahiliyah ni orang-orang yang masih lagi jahil. Jahil ni maksudnya orang yang tak mengetahui tentang kebenaran sesuatu. Tidak terkejut dengan sesuatu yang baru. Nampak tak? Terubah, dia takut. Kenapa jadi macam ni? Takut terkejut. So jadi takut tak boleh ikut. So jadi perlahan-lahan Nabi buat pergerakannya agar semuanya dapat menerima Islam dengan baik. Baiklah, kita nak masuk yang terakhir. Hikmah berdakwah secara rahsia. Apa hikmah? Hikmah ini adalah kebaikan. Iaitu, yang pertama, ajaran Islam diterima tanpa gangguan. Smooth je, lancar saja. Yang kedua, penentangan terbuka dapat dihindari. Attack ataupun peperangan, gaduh ke serangan daripada secara umum nyata, so dapat kita kurangkanlah. Dan yang anak-anak, kita sambung sedikit lagi. Hikmah, kita ulang sikit. Hikmah dakwah secara ringkas. Apa dia? Yang mana bila dakwah secara rahsia, tersalah. Hikmah dakwah secara rahsia Rasulullah SAW. Kenapa? Hikmahnya faedah, kebaikan. Apa dia? Ajaran Islam telah diterima tanpa gangguan. Seterusnya, penentangan terhadap
ataupun kita panggil sebagai penentangan terbuka terhadap orang Islam ini, orang yang berdakwah ini, dapat dihentikan ataupun dihindari, tak berlakulah. Dan yang terakhir anak-anak, apa dia? Iaitu membina kekuatan umat Islam. Jika tak ada serangan, jika tak ada apa-apa, maka umat Islam dapat membina benteng yang kuatlah, buat persediaan. Itu dia. Jadi cikgu doakan anda semua cemerlang dalam ujian penilaian kelas kafah, insya-Allah. Jaga diri, jaga kesihatan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.